Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua FB Live yang menonton kita punya rancangan PUJ Baby Stock pada hari ini. Saya adalah Kasum, macam biasa, host anda pada hari ini. So, hari ini tajuk dia adalah ada apa dengan label? Ada apa dengan label? Maksudnya, kepada para usahawan yang berniaga makanan ataupun minuman, hendaklah ada label dekat makanan dan juga minuman tersebut. So, untuk hari ini kita bawakan Puan Asmah binti Omar, Pegawai Teknologi Makanan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Okey, ada apa dengan label? So, apa maksud label sebenarnya kan? Label adalah tag atau jenama, tanda, benda bergambar atau lain-lain perkara yang bertulis, bercetak, berstensil, bertanda, bercat, bercetak timbul atau dicap. Okey, contohnya lah pelabelan macam air mineral ni. So dia ada label dia tersendiri dan jenama dia tersendiri. Dan sepatutnya para usahawan kita pun ada label tersendiri. Macam kena ada dia punya nutrition, apa dia punya kandungan dekat dalam tu. So kita sebagai pembeli kita tahu apa yang ada dekat dalam makanan, kandungan makanan tersebut. So untuk penerangan lebih lanjut, saya akan serahkan kepada Puan Asmah untuk terangkan apa sebenarnya yang perlu ada dekat pelabelan anda semua. Okey, terima kasih Puan Umi dan juga terima kasih kepada PUJB kerana menjemput saya mewakili jabatan saya lah untuk menerangkan pasal ada apa dengan label. Dia dah macam tajuk movie lah kan, ada apa dengan label. Okey, seperti bagi betul tadi, saya Asmah binti Omar, Pegawai Teknologi Makanan daripada Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan di Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. So, saya rasa mesti ramai dah pernah dengar pasal program keselamatan dan kualiti makanan, bahagian keselamatan dan kualiti makanan, unit keselamatan dan kualiti makanan. Tapi apa beza ketiga-tiga ni kan? So, sebelum saya pergi lanjut kepada ada apa dengan label ni, saya nak terangkan sikit pasal organisasi kita lah. Puan. Okey, next slide ya. Boleh next slide. Okey, ini pengenalan kepada organisasi kami lah. Okey, di kementerian kita ada program keselamatan dan kualiti makanan. Program ni dia akan membuat dasar polisi untuk keselamatan makanan lah. Kemudian di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kemudian di negeri pula, di bawah jabatan, kita ada bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Di bawah Jabatan Kesihatan. Kalau kat Johor ni bawah Jabatan Kesihatan Negeri Johor, office dia dekat Hospital Permai Lama. Kalau tahulah. Okay, kemudian jabatan ni pula dia adalah menyelaras aktiviti untuk di negeri, di aktiviti di daerah-daerah lah. Okay, untuk pejabat pula pelaksana ni adalah di Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah. Kalau kat Johor ni ada semua daerah ada Pejabat Kesihatan Daerah. Kalau kat Johor Bahru ni Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Kami kat sini lah yang akan melaksanakan semua aktiviti yang telah dibangunkan oleh kita punya dasar ni lah. Okay. Sebelum tu kita tengok dulu visi dan misi. Okey, kejut next slide. Okey, visi program keselamatan dan kualiti makanan ni dah nama pun keselamatan dan kualiti kan. Betul. Kita nak peneraju kawalan keselamatan dan kualiti makanan di negara. Misi pula kita nak memperkasakan kawalan keselamatan tu daripada rantaian makanan, daripada from farm to fork. Kalau sebelum ni orang cakap from farm to table kan. So sekarang ni sampai fork lah, sampai ke mulut kita nak jaga. Okey, dengan bekerjasama dengan pelbagai stakeholder lah. Okay, itu kita punya visi dan misi. So, dekat bawah program ni kita ada banyak aktiviti yang kita buat. So, kita kenalkan pula perkhidmatan yang kita tawarkan. Di bawah program kita ada dua bahagian. Bahagian besar. Bahagian pertama adalah bahagian pematuhan dan pembangunan industri. Okay, kalau nampak dekat slide tu saya ada tekankanlah beberapa bahagian yang aktiviti yang biasa usahawan akan terlibat. Okay, contoh macam industri domestik. Dekat bawah tu kita ada pelesenan air, pelesenan ambam, air minum sejadi. Ya, AMB tu yang ini ni. Ini air minuman semula jadi. Okey. AMS kita panggil. Kalau AMB tu air minuman berbungkus, tutup dia warna putih. Yang ini warna biru kan? Semula jadi. Drinking water tu ke? Okey. Yang ini air mineral, AMS kita panggil. Kemudian pelesenan mesin jual air. Yang kita beli 10 sen, 20 sen kan. Short form kat situ. Itu short form tu. Okey. Mesin jual air. Itu bawah industri domestik lah. Kemudian bawah pre-market approval ni banyak juga industri yang berurusan sebab dia nakkan persijilan. Dia ada persijilan HACCP, GMP, TMC. TMC tu Trust My Catering, ada macam-macam lagi lah, Authentic, Food Defense kat situ.
Kemudian untuk ekspor ni pun banyak usahawan yang berusaha dengan kita untuk tujuan pengeluaran sijil ekspor. Macam sijil kesihatan, sijil penjualan bebas, non-GMF. GMF tu stand for good non modified food, genetic modified food. Okay. Kemudian kita ada penyenaraian premis kalau nak ekspor ke China ke Europe, ke EU, semua kena ada penyenaraian lah. Dan seterusnya keperluan ekspor semua di bawah bahagian sini. Dia banyaklah pecahan-pecahan dia kat situ. Okey, macam kita nampak kat sini pun, industri domestik, pre-market approval dengan ekspor ada dia punya pecahan. Dan untuk pematuhan domestik dan juga import, kenapa tak ada pecahan dia? Sebab pematuhan domestik tu lebih kepada penguatkuasaan. Okey. Dia macam usahawan tu, penguatkuasa yang pergi ke dia. Perusahaan ni dia tak cari penguatkuasa, dia takut dia akan lari. Okey. Dia akan cari yang itulah, yang tiga tu yang biasanya dia akan cari. Dan juga yang import. Import tu kalau dia nak ambil barang daripada luar, masuk ke Malaysia. Okey. Ini bawah bahagian pematuhan domestik lah. Okey. Satu lagi kita ada bahagian pembangunan dasar. Dasar standard codex ni. Okey, kat sini kalau kita tengok kan saya tekankan yang pasal standard codex tu, kita ada semakan label. Semakan label dan khidmat nasihat label. Ini yang saya nak tekankan lebih lah pada hari ni. Cuma semakan label dan khidmat nasihat label ni dia berbayar sebenarnya perkhidmatan dia. So detail pasal perkhidmatan ni saya terangkan kat hujung nanti sebelum terima kasih tu. Okey. So, kalau nak tahu berapa dia punya bayaran lepas beza dia tu tunggu sampai habis. Sampai hujung. Okey, sekejap Puan ni. Okey, saya mohon pada para usahawan yang sedang tengok live kita pada hari ini, mohon untuk sharekan pada kawan-kawan ataupun usahawan-usahawan lain betapa pentingnya pelabelan untuk makanan dan juga minuman. So siapa yang tak tengok live kita hari ini, rugi sebenarnya sebab kita bawakan sendiri daripada Jabatan Kesihatan Johor, iaitu Puan Asmah. Sanggup datang ke sini meluangkan masa untuk terangkan lebih lanjut apa sebenarnya kepentingan pelabelan untuk produk makan. Betul kan Puan? Ya, betul. Okey. Saya serahkan semula kepada Puan Asmah. Okey, boleh. Okey, kita dah berkenalan dengan kita punya agensi, semua tu kan dah tahu apa perkhidmatan ditawarkan. So hari ni saya nak terangkan kita khas bawa pasal ada apa dengan label. Betul. Pasal pelabelan tu. Mesti orang tahu apa tu label. Tadi Puan Moderator dah bagi tahulah kan, tu penerangan pasal label tu. Tapi mungkin dia orang macam apa panjang sangat ayat tu kan. Okey. Tu kan. Apa dia cakap tu? Kita tengok next slide. Okey, pasal label. Kenapa perlu ada label ni kan? Betul. Kenapa tak nak biar je lah jual, sebab label ni posting kan kalau kepada pengusaha lah. Kenapa nak letak semua ni? So kita ada objektif kita. Sebab setiap apa yang kita buat tu kita mesti ada objektif. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. So yang pertama kita nak maklumat yang betul dan jelas disampaikan kepada pengguna. Kita nak elakkan daripada penipuan. Okay, seterusnya kita nak bandingkan produk. Tadi pada maklumkan kita ada maklumat pemakanan kan. So biasa sekarang ni orang dah menuju ke ada makanan sihat. So dia nak compare yang mana satu yang sesuai untuk dia. Yang tinggi gula ke, yang rendah lemak ke. Sekarang ni kita tengah musim IF. IF, kan? ya. So sebab tu pentingnya ada perbandingan produk tu. Perlukan ada label, baca label. Kemudian kita nak buat pilihan makanan yang baik. Kalau kata puan tengah IF kan nak elakkan makanan yang bergula tu, bacalah yang kurang gula. Macam tu. Kemudian satu lagi yang paling penting kita nak buat product recall, kita panggil. Panggilan semula. Sekiranya ada apa-apa berlaku pada produk tersebut, kita akan keluarkan alert, kita akan tarik balik produk tu daripada pasaran. So kalau tak ada label, tak ada identiti, macam mana kita nak tarik produk tu daripada pasaran? Agak sukarlah. Sebab itu kita tekankan mesti ada label. Itulah objektif pelabelan kita. So kita pergi kepada apa maksud label? Ni Puan dah terangkan tadi. Semua benda ni, jenama, tag, tanda nama, benda bergambar, semua yang cetak ni, yang diletak pada label tu, pada produk tu dia kira sebagai label. Berstensil tu maksudnya apa Puan? Dia macam ada juga yang macam mana saya nak sebut ni, pada kita punya pembungkusan tu, dia dah macam tin tu kan, dia dah siap terus kat situ, dia print terus. Lekat dekat situ terus. Yang kadang macam ada timbul sikit dia punya tulisan tu. Dia dah print terus pada tin tu. Kemudian sama ada bertulis ke, cetak, stencil ke, tanda, cat, semualah yang apa kita nampak dekat kita punya produk tu, kita kira sebagai label. Itu sama ada letak pada makanan, ataupun lekat pada makanan, ataupun masukkan kat dalam makanan. Dijual dalam kotak, ada letak selitkan dalam makanan. Dia ingat kita tak nampak lah kan. Betul. Dan selitkan dalam makanan ataupun disertakan sekali dalam makanan, semua tu label. As long as dia ada bersama dengan produk tu, kita panggil dia sebagai label. So kita tengok contoh-contoh dia. Next slide. Next slide. Ini yang biasa kita nampak lah kan. Ini semua adalah label, maklumat-maklumat yang ada pada produk.
Betul. Okey, contoh yang seterusnya, ini yang agak jarang sikit lah. Tapi trending terbaru sebab macam sekarang ni kita nak hipster kan. Kebiasaan kita nampak benda ni kat goodies kerja kahwin. Ya, betul. Ini pun sebenarnya label. Betul. Kadang-kadang orang ingat ini tag biasa ni, ini panggil tag dia. Uh-uh. Ini pun label sebenarnya. Okey. Untuk next slide. Okey, ini yang saya cakap masuk dalam produk. Kadang-kadang dia orang nak claim kesihatan. Kalau letak kat luar, nanti pegawai kesihatan nampak ni ambil tindakan kan. Selit dekat dalam. Itu pun label. Itu pun tak boleh lah kalau ada klaim-klaim kesihatan, katalah makan produk ni boleh kurus, makan produk ni lebih sihat, 14 hari boleh sembuh kesihatan macam tu kan. Dia masukkan kat dalam, kita tak nampak kat luar kan. Tapi once kita buka nampak, itu dah kira klaim. Sebab klaim dah ada pada label. Okey. Dan seterusnya, peraturan yang terlibat dengan pelabelan ni dalam peraturan. Kita ada Akta Makanan 1983. Di bawah Akta Makanan kita ada Peraturan Makanan 1985. So bawah peraturan ni kita ada banyak peraturan yang melibatkan label. Kita ada peraturan 10 pasal bahasa. Yang sebelum ni tadi Puan beritahu, bahasa pun tengok kita ada bahasa, kemudian kita ada butiran dalam pelabelan. Butiran macam-macam lah maklumat yang kita nak ni dalam pelabelan. Bentuk dan cara pelabelan. Kemudian saiz dan warna huruf. Ini Puan cakap tak boleh besar kecil kan. Inilah saiz dan warna huruf. Penandaan tarikh. Ini yang peraturan 17 adalah pengecualian. Untuk peraturan-peraturan tertentu ni kita kecualikan untuk certain produk. Kemudian perkara yang dilarang pada label, itu bawah peraturan 18. Per 10 tu maksud peraturan 10. Okey. Peraturan 10. Tapi hari ni saya tak nak terangkan semua ni lah sebab banyak tak habis kita ni. Kita akan terangkan yang wajib saja. Secara ringkas secara ringkas. So hari ni saya akan tekankan pasal pelabelan wajib dan satu lagi saya akan tekankan pasal akuan. Akuan ni terlalu banyak sekarang ni. Ini contoh sahaja, tiada kena mengena dengan mana-mana produk di luar. Betul. Ini adalah maklumat yang wajib yang perlu ada pada produk. Kalau tengok sini, nama sebutan sebenar dia, akuan pemakanan, lepas tu senarai ramuan, arahan penyimpanan, maklumat pengeluar, tarikh luput, kemudian penyataan editif, kemudian pelabelan makanan, maklumat pemakanan tu. Maklumat pemakanan tu ada perubahan lah pada tahun, kita start kuat kuasa pada tahun 2024. Sebelum ni kita tekankan 4 sahaja, sekarang ni dah ada 6. So ini nanti kita akan terangkan juga nanti. Kita pergi yang pertama lah, bahasa. Untuk bahasa, kalau produk tu dihasilkan di Malaysia, dijual di Malaysia, jadi dia wajib bahasa Melayu. Dia wajib. Tapi kalau produk tu diimport daripada luar negara, masuk ke Malaysia, so dia kena ada label sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Berbeza. Ya, tapi kalau produk tu dibuat di Malaysia tapi dia tak jual kat Malaysia, dia jual ke luar negara, ekspor, dia tidak terpakai dalam peraturan. Peraturan pelabelan ni dah kita tak terpakai. Kita hanya produk yang dijual di Malaysia. Contoh macam Puan kata tadi, kalau bahasa Malaysia yang dikeluarkan di Malaysia kan kena bahasa Malaysia. Contoh kalau dia nak guna bahasa Inggeris tak boleh. Kalau produk tu memang dihasilkan di Malaysia, tidak boleh. Dia kena bahasa Malaysia. Hanya import saja yang kita gunakan, dia boleh bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tu lain dia lah. Ini contoh-contoh dia lah. Produk dia macam keropok lekor, breadcrumbs, tapi bawah tu dia ada tulis serbuk kari. Susu tu dia tulis rumusan bayi. Dia kena ada nama sebutan dia dalam bahasa Melayu. Next. Bawah nama sebutan sebenar. Tadi pertama adalah bahasa, yang kedua adalah nama sebutan sebenar. Nama sebutan sebenar tu mestilah refleks kepada kita punya peraturan dan tidak mengelirukan pengguna. Contohlah, dia jual gula-gula bentuk kapal terbang. So dia janganlah cakap dia jual kapal terbang, aeroplane. Tapi sebenarnya dia jual gula-gula, so dia kena tulis gula-gula bentuk kapal terbang. Sebab kita ada juga terima permohonan kan, dia tulis nama pelik-pelik macam gula-gula. Dia tulis kapal terbang. Benda ni kita tak keluarkan sijil untuk kapal terbang. Rupanya gula-gula. Dia kena pakai nama yang bila Puan baca, Puan tahu apa produk ni. Gula-gula. Dia kena nama sebutan sebenar lah. Kalau biskut, biskut. Betul, biskut. Walaupun berbentuk teddy bear ke apa ke. Ada jual teddy bear ke kan? Betul. Tu nama sebutan sebenar. Dia kenalah nama sebenar produk tu berdasarkan pada kita punya peraturan. Kita boleh tengok contoh-contoh dia lah. Mungkin boleh next slide Cik Farhan. Macam ni.
kita ada orange juice, kita ada minuman jus buah oren. Lepas tu paste buah berperisa. Contohnya lah. Okay. Next slide, kita ada contoh lagi vanilla ice cream. Ni kalau tengok perkataan vanilla tu besar tu bukan nama sebenar dia lah. Dia punya jenama. Dia punya nama tu yang bawah tu. Konfeksi sejuk beku perisa vanilla. Dia kena letak nama sebutan sebenar dia. Okay. Okay, next slide. Next slide. Okay, yang ketiga adalah senarai ramuan. Ini wajib. Senarai ramuan ni kalau orang yang tak biasa, dia akan letak bersepah-sepah ramuan dia tu. So orang yang kata kalau yang pandai pasal label ni, yang dah ataupun dah ada awareness pasal label, contohlah kalau dia buat ramuan dia tulis gula kat depan atau garam kat depan, maksudnya ramuan paling banyak adalah garam ataupun ramuan paling banyak adalah gula. Sebabnya dia kena susun daripada banyak ke sikit. Kat sini tak apa, ini air saja. Kalau puan tengok kan, ramuan sos harum Hainan. Dia letak depan tu bawang merah. So maksudnya ramuan paling banyak adalah bawang merah. Di hujung tu adalah ramuan yang paling sikit saja sekali. So kita tengok gula tu dekat ujung lah. Siapa yang nak jaga kesihatan tu betul, gula kat ujung. Okay. Kalau gula kat depan kita risau. Paling banyak. Tapi sekarang ni kita tengok banyak yang dah buat pembetulan lah. Kalau sebelum ni belum ada awareness, kita tengok garam kat depan, dia jual garam ke? Tapi sebenarnya dia jual kacang. So lepas ni pun dah boleh tahu dah lah. Yang depan tu ramuan paling banyak. Dia pun satu apa orang kata ilmu untuk saya juga sebenarnya, yang baru tahu juga ni. Dia susun banyak ke sikit. Betul. Okay, untuk seterusnya, next slide. Kita kena gunakan nama biasa untuk ramuan tersebut. Nama yang kalau puan baca puan tahu, benda ni. Contoh macam kedondong, puan tahu kan? Kalau panggil Amra, apa benda Amra ni? Senang cerita tak boleh guna bahasa saintifik. Dia kena pakai nama ramuan yang biasa. Ataupun kalau contoh minyak sayuran, kena declare sayuran apa. Sunflower ke, jagung ke apa, kelapa sawit ke. Dia kena declare kat ramuan tu secara spesifik. Dia tak boleh tulis minyak sayuran saja. Dia contohnya kan dia tulis minyak sayuran, kelapa sawit, jagung, ataupun minyak kelapa sawit, minyak jagung. Kita kena kurungkan sama ada kurungkan ataupun dia declare satu-satu. Contoh macam tepung, dia kena tulis tepung apa. Tepung gandum ke, tepung jagung ke. Sebab kalau dia tepung saja, tepung gandum adalah salah satu hypersensitive ingredient. Dia boleh menyebabkan alahan. Jadi kalau katalah puan just tulis tepung, tak tulis tepung gandum, nanti orang yang makan tu sebenarnya dia ada alahan gluten. So dia makan produk yang ada gandum tu dia akan kena allergic reaction lah. So dia adalah satu kesalahan kat situ. So saya sebut tadi pasal allergic reaction kan, apa benda allergic reaction tu, apa benda alahan tu kan. Kita boleh tengok dekat next slide. Ni ramuan yang menyebabkan hypersensitivity, alahan kepada seseorang lah. Maksud sensitivity. Alahan penyakit. Untuk yang Malaysia kita fokus yang inilah, bijirin, gandum, rye, barley, oat yang mengandungi gluten. Itu adalah allergen. Kemudian ke kacang dan hasilan ke kacang. Termasuklah kacang tanah ke soya tu, itu semua pun alahan. Itu ada orang yang tak boleh makan kacang. Ya, betul. Okay, sekarang dah makin ramai yang ada alahan pada makanan. Kemudian kita ada ikan dan hasilan ikan. Yang ikan dan hasilan ikan ni termasuk sekali lah. Kekerangan tu semua termasuk. Hasilan ikan maksudnya? Macam saya cakap tadi, macam ketam, shellfish semua tu dia termasuk bawah kategori inilah. Cengkerang pun? Cengkerang tu termasuk sekali. Ikan dan hasilan ikan. Tu hasilan ikan ni maksudnya produk yang kita hasilkan daripada ikan ni lah, ikan ke shellfish, udang ke apa semua ni. Okay? Slide tadi Cik Fahan. Okay. Kita ada susu dan hasilan susu. Ini termasuklah laktosa. Dia allergic ni biasalah orang dengar kan, ada lactose intolerance. Telur dan hasilan telur. Hasilan telur ni maksudnya produk yang dihasilkan daripada telur. Contohlah kita ada egg tofu tu kan, itu hasilan telur lah. Itu yang ingredient yang memang dia kena declare dekat dalam dia punya produk. Sekiranya dia tak pakai pun ramuan ni, tapi contoh satu line tu dia ada pakai 2-3, dia buat 2-3 produk. Satu produk ni dia ada gunakan soya, lagi 2 produk dia tak buat soya, tapi dekat label dia kena declare juga may contain traces of soya. Mungkin mengandung dijalankan di plant yang menghasilkan produk berasaskan soya. Dia kena label juga. Okay.
Sebab kita takut even sikit ada cross contamination pada produk tu, dia akan menyebabkan reaction pada orang lain. Okay. So seterusnya selain daripada bahan hypersensitivity ni, untuk next slide, kita ada additif dari sumber binatang pun kena declare. Kalau collagen daripada mana? Kalau bahan pewarna apa? Kalau cochineal tu dia kena tulislah daripada cochineal sebab dia daripada binatang kalau cochineal tu. Dia kena declare apa benda tu daripada mana. So ramuan tu dia kena detail. Dia tak boleh nak rahsia-rahsia kat situ. Kalau guna 10 ramuan kena masukkan. Jangan ada macam tak naklah letak 10 nanti kan orang tahu rahsia saya. Tak boleh. Kalau daripada pengalaman puan sendiri, pernah tak ada yang merahsiakan tentang bahan ni? Ada. Contohlah dia pakai daging kerbau untuk buat berbola. Tapi dia declare as daging lembu. So nanti biasanya kita akan ada buat penguatkuasaan lah untuk pelabelan ni. Kita akan ambil sampel, hantar ke makmal, kita tengok DNA apa yang ada. Kalau kata kita buat testing tu, kita tengok DNA kerbau tapi declare lembu. So ada satu kesalahan lah kat situ. Mungkin sebelum ni dia tengok sama je kot, orang tak boleh nak bezakan kot kerbau lembu ni. Tapi sebenarnya boleh. Kita hantar makmal. Okay, seterusnya. Yang ni yang saya sebut tadi, gunakan nama sebenar dia. Yang kita baca, kita boleh tahu. Kalau yang atas tu puan tengok, saya rasa macam saya pun tak tahu apa benda yang satu-satu dia kan. Dia tulis water, betulin, glycol, glycerin, soluble collagen. Dia semua nama saintifik dia lah. So dia nak adalah ingredient yang bila baca tu orang boleh familiar terus, boleh tahu. Itu collagen peptide, starch syrup, semua orang boleh faham lah apa benda ramuan tu. Itu dia dah tulis sodium tu. Okey. Saya pun tak faham sangat tu. Dah masuk kimia tu. Okey, itu dia punya macam bahan tambah lah. Okay. So next slide. Okey, next slide. Okey, ni saya cakap bahan tambah. Okey, bahan tambah perlu dilabelkan. Tapi dia ada cara penulisan dia. Kalau sebelum ni kalau puan perasan dia tulis mengandungi bahan pewarna yang dibenarkan, mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Tapi dia just cakap dibenarkan, dia tak cakap apa benda kan. Okey. Sekarang ni start berkuat puasa Januari 2024. Dia kena declare apa benda aditif yang digunakan. So contoh kat situlah dia tulis pewarna dalam kurungan INS 160A, pemekat dalam kurungan INS 415. Itu salah satu cara penulisan. Okey, selain tu dia boleh tulis juga pewarna dalam kurungan caramel. Dia tak nak pakai INS number, dia pakai caramel. Dia tak nak dia pakai pemekat. Itu dia kurungan xanthan gum. Yang macam INS 160A itu, dia dapat daripada mana? Daripada pihak. Okey. Ini boleh tengok kat next slide. Next slide. Kita tahu dah nak tanya ni. Okey, cara penulisan untuk editing ni berbeza-beza kan? Dia ada additive with the International Numbering System, INS number. So kalau nak cari dekat dalam internet, kita boleh google lah INS number and the Codex Alimentarius. Ada Codex Alimentarius. Dia akan keluar semua senarai INS number ni. So nanti masa penulisan tu kita kena tulis functional group dia. Apa functional group dia? Contoh satu tu kita ada preservative. Itu adalah functional group dia dalam kurungan INS number dia. So kalau perasan kita pakai E numbering. E142, E3 something kan. Sekarang ni kita tukar kepada INS. International Numbering System. Okay, yang contoh option kedua tu tulis preservative dalam kurungan calcium propionate. Okay, dia ada dua pilihan, sama ada nak tulis INS number atau nak tulis nama dia, nama saintifik dia. So pilihan kedua adalah dia tulis nama saintifik dia. Okay, functional group kat depan dalam kurungan nama saintifik dia. Calcium propionate tu apa? Propionate. Itu bahan pengawet lah yang digunakan dalam produk. Okay, untuk memanjangkan jangka hayat produk. Okay. Itu penulisan pertama. Okay, penulisan kedua, sekiranya produk tu dia tak ada INS number. Ada juga bahan tambah ni dia tak ada INS number. Dia cuma ada nama. So kita letaklah nama dia dekat dalam kurungan tu. Ni flavor enhancer dalam kurungan yeast extract. Dia boleh ada banyak pilihan. Okay. Seterusnya next. Okay, ini kalau dia ada banyak functional group. Kita tengok yang flavoring substance pula. Kalau only the functional class must be stated. Untuk flavoring substances ni, untuk flavor ni just
letak labeling substances saja. Tak perlulah nak declare apa benda. Dia punya bahan tambah dia tu. Okay, yang seterusnya kalau dia ada banyak functional group. Contohnya satu produk tu silicon dioxide, dia boleh jadi sebagai anti caking, dia pun boleh jadi sebagai anti foaming. Nak declare yang satu ni, takkan tak dua-dua, panjang sangat label saya ni kan. So dia boleh pilih satu sajalah. Sama ada dia nak tulis dalam kurungan tu anti caking agent, dalam kurungan dia letak INS number dia, ataupun anti caking agent, dalam kurungan dia letak nama produk tu, nama bahan mentah tu, silicon dioxide. Ataupun kalau dia tak nak anti caking agent, dia ambil anti foaming. Itulah anti foaming agent dalam kurungan INS number dia, ataupun anti foaming agent dalam kurungan silicon dioxide nama dia. Dia boleh pilih-pilih. Silicon dioxide pula stand for Anti caking agent, dia tak nak produk dia tu nanti bergumpal-gumpal. So dia salah satu nama produk bahan mentah. Contoh apa yang dia punya produknya tu? Kalau creamer, kita ada letak lah silicon dioxide. Tapi tak semua ada letak silicon dioxide. Hanya tertentu saja. Kalau dia nak produk dia free flow cantik je kan, dia letaklah silicon dioxide. Dia maksudnya tak bergumpal tu, creamer kan dia serbuk kan? So masa buat, contohnya letak dalam air tu dia tak bergumpal lah. Bukan, masa puan tuang tu kan nanti dia jatuh cantik aja. Macam tu. Okey, ingatkan masa tengah gaul tu. Okey, tak. Okey, dah boleh next slide ke? Okey, boleh next. Okey, next slide. Okey. Tadi dah, ni semua bawah ramuan tau. Sebab tu cakap ramuan ni ada kategori yang besar jugalah. Tadi kita dah tengok cara penulisan aditif dia, cara penulisan ramuan. So sekarang ni adalah QUID. Pelabelan peratusan ramuan. Kalau QUID tu stand for Quantitative Ingredient Declaration. Sebelum ni tak ada QUID ni, kita start 2020 ada pindaan. Kemudian kita kuat kuasa pada Januari 2024. Last month dah start kuat kuasa lah. Baru lagi. Okay. Baru lagi. Tapi sebenarnya 4 tahun tu adalah dia punya perubahan masa kita bagi grey period lah. Untuk dia orang betulkan label. So QUID ni adalah kalau makanan tu kita jual ada pelbagai campuran produk. So kita kena declare percentage je. Tapi bukan semua tau dia kena declare. Kalau semua dah kira rahsia produk, rahsia company. Dia boleh keluar produk lain pula. Okay, contoh pertama. Jika ramuan sebenar yang digunakan dalam penghilangan makanan tu ditonjolkan pada label melalui perkataan, gambar atau grafik, kita kena letak percentage je. Contoh kalau yang saya bagi ni mix vegetable. Okey. Dia tulis nama dia general kan, sayur-sayuran campur, tapi tengok perkataan dia kata ditonjolkan melalui gambar atau grafik. So dekat grafik tu puan boleh nampak lah kacang pis, ada carrot, jagung. So ingredient yang puan nampak tu dia kena declare berapa persen. Berapa persen carrot, berapa persen jagung, ada kacang panjang berapa persen kacang pis. Kacang pis. Berapa persen ingredient dia masukkan. Nampak macam simple je kan. So dia kena declare lah berapa persen. Okey, untuk next slide kita ada contoh dia tekankan pada nama produk. Contoh kat situ je botanical beverage pomegranate with collagen. Okey. So collagen tu dia kena declare berapa persen. Pomegranate tu dia kena declare berapa persen. Sebab dia dah tekankan pada nama dia tu. Sebab kita tak nak ada penipuan. Nanti dia kata botanical beverage pomegranate with collagen. Tapi collagen tu sebenarnya sikit aja. Okay, nak tengok berapa persen sebenarnya yang collagen dia. That's why nanti kita pengguna boleh compare. Collagen orang ni banyak, collagen orang ni sikit. Macam tu. Okay. So dia cara penulisan dia sama ada dekat ingredient dia nak letak berapa persen ataupun dekat nama produk tu sendiri dia dah letak dah percentage dia. Contoh macam tu dia tulis pomegranate 65%, collagen 5%. Okay. Ataupun melalui grafik. Okay, contoh strawberry jam. Dia dah letak dah strawberry jam, lepas tu dia letak lagi gambar strawberry. Strawberry tu kena letak berapa persen. Kat situ tulis 40% strawberry. Okay. Kemudian ada juga dia tekankan pada wording. Contoh cheese macaroni with extra cheese. Extra cheese tu dia kena declare lah berapa. Cheese tu berapa banyak dia letak. 28%. So daripada situ pengguna boleh compare lah. Produk ni banyak pakai ni. Produk ni sikit pakai ni. Dia boleh compare. Itu tujuan dia pelabelan untuk QUID ni lah. Okay, untuk next slide. Okay, itu tadi kes pertama. Ini kes kedua. Jika ramuan sebenar digunakan dalam penghilangan tu tidak termasuk pada nama ataupun grafik ke apa, tak ada. Tetapi dalam pelabelan ada. Okey.
Lepas tu contoh dia macam ni lah, mayonis. Mayonis ni dia bawah peraturan 345/1, 345. Dalam 345/1 tu dia memang ada cakap lah, mayonis shall contain not less than 65% edible vegetable oil. Maksudnya dia Jadi, tak boleh kurang daripada 65% minyak 65% minyak makan sayur. tu. Okey. Jadi, dekat label mayonis tu dia kena declare berapa persen dia pakai edible oil. Lepas tu dia tulis soya bean oil dia pakai 67%. So mematuhi peraturan lah. Peraturan kata 65% minimum. Walaupun dia tak ada tekankan soya bean tu pada nama, dia tak ada tekankan soya bean tu pada gambar. Tapi sebabkan peraturan dia sendiri memang dah mensyaratkan dia macam tu. So dia kena letakkan lah berapa persen. Tapi kena lebih 65. Ya, lebih 65%. Okey, untuk next, kita Next tengok slide. contoh lain. Okey. Contoh 2, chili sauce. Okey, chili sauce bawah peraturan 342. Dalam 342/1 ada tulis chili sauce shall contain not less than or equivalent of 5% weight per weight of chilies. So dekat ingredient tu dia kena tulis berapa persen chili dia. Kalau kita tengok sini dia pakai 20% chili. So okeylah, dia dah mematuhi peraturan. So sikit kat sini kita tak nak ada penipuan lah. Okay, dia kata chili tapi sebenarnya dia pakai tu 4% je, 3% je kan. So itu kategori kedua lah untuk QUID ni. Mungkin kalau pendengar-dengar macam ni macam tak faham sangat dia boleh tanyalah selepas ni, nanti kita boleh jawab. Okey, ni yang keempat, kategori keempat. Yang pelabelan yang wajib lah. Yang keempat adalah berat bersih. So berat bersih ni adalah penyertaan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan tersebut. Okay, dia sama ada dalam liter ke, dalam gram ke, ataupun dia tak dalam sachet ke, itu semua dia punya dia punya kuantiti berat bersih lah. Okay, ini contoh-contoh penulisan dia. Cara penulisan pun ada cara juga. Dia tak boleh suka-suka hati nak besar, nak kecil. Tiba-tiba orang baca, oh biji mata besar. Okay, contoh dia kat sebelah. Kita tengok next slide. Okay, ini pasal berat. Terus tadi berat bersih, ini net weight. Net weight ni kita dah, dia ada net weight dengan drain weight. Drain weight ni maksudnya kita dah keluarkan dia punya air. Dia dah tus berat. So dia kena declare dua-dua lah, net weight dengan drain weight. Untuk kategori produk yang macam ni. Macam mana nak dapatkan net weight dengan drain weight tu? Net weight ni berat produk semua dah bercampur. Kemudian drain weight ni dia akan toast produk dia tu. So dia buang sirap-sirap dia tu. 3 buah. 3 buah saja. So kita tengoklah dalam 600 gram tu kita punya buah tu dalam 250 gram saja. Bukan semua tu adalah buah lychee. Okay, next slide. Okay, ini yang saya cakap tadi, penulisan dia. Dia kena seragam. Kalau tinggi dia macam tu, tinggi sama je tu. Jangan tiba-tiba besar pula 1 kilo tu. Tiba-tiba 15 sachet besar. 500 gram besar. Dia tak boleh. Dia kena seragam lah penulisan dia. Okay, next slide. Okay, ini yang kelima, maklumat yang wajib ada dalam pelabelan adalah maklumat pengeluar. Okay, ini bagi kes kalau produk ni dihasilkan di pasaran tempatan. Okay, kita ada 4 cara penulisan, sama ada diedarkan oleh, ataupun empunya hak untuk mengilang, ataupun dikilangkan oleh, atau diedarkan oleh, ataupun dibungkus oleh. Ada bezalah setiap satu ni. So contoh macam empunya hak untuk mengilang, saya ni ada produk tapi saya tak ada kilang nak buat. Saya minta orang lain buatkan. Tapi saya tak nak orang tahu kilang tu yang buatkan untuk saya kan. Jadi saya tulislah empunya hak untuk mengilang, nama saya. Dalam kilang. Kalau dikilangkan oleh tu memang kilang tu yang buatkan lah. Buat untuk produk dia. Diedarkan oleh ni macam distributor saja. Dia tak ada buat produk pun, dia tak ada bungkus. Dia just nak edarkan saja tapi dia tak nak maklumat orang lain kat situ. Dia nak jadi sole distributor ke macam tu. Dia tulislah diedarkan oleh. Seterusnya dibungkus oleh. Maksudnya saya ambil produk dalam bukan, kemudian saya bungkus balik kecil-kecil. Tu saya tulis dibungkus oleh lah. Saya tak boleh letak dikilangkan oleh sebab saya bukan hasilkan produk tersebut. So dia kena tulis dibungkus oleh. Okey, ini untuk pengeluaran tempatan. Okey, untuk next slide adalah untuk pengimport. Okey, kejap Puan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin tadi ada para usahawan yang tengok live kita tu macam, kenapa tiba-tiba nombor 5 terus ke berat bersih, nombor 4 sorry. Okey, sebenarnya yang tadi tu quick tu adalah di bawah senarai ramuan. Itu adalah pelabelan wajib untuk perkara tersebut ada dalam produk makanan tuan-puan sebenarnya. So dekat senarai ramuan tu sebenarnya ada pelbagai apa orang kata kriteria. Okey, kriteria dia.
maksudnya ada quid, ada juga ramuan untuk aditif makanan. Ada juga cara penulisan dia macam mana untuk dalam ramuan tersebut sebenarnya. So itu adalah syarat wajib lah untuk pelabelan sebenarnya kan puan kan. Okey, so barulah syarat wajib pelabelan tu baru ke berat bersih. Okey, so jangan keliru kenapa tiba-tiba nombor 4. Sebab dia macam lama sangat bunyi tu kan. Okey, yang itu adalah untuk ramuan sebenarnya. Okey. So kita teruskan kepada untuk maklumat pengeluar. Okey, untuk maklumat pengeluar import pula puan. Macam mana tu? Tadi kita dah tengok maklumat pengeluar tempatan. Jadi untuk produk import lah, masuk daripada luar, masuk ke Malaysia. So dia kena ada nama dan alamat pengeluar di luar negara. Okey, ataupun nama dan alamat empunya hak untuk menghilang atau membungkus, atau nama ejen untuk 1 dan 2. Ditambah dengan tadi atau salah satu daripada tu, ditambah dengan nama dan alamat perniagaan pengimport di Malaysia. Dan ditambah dengan nama negara dari mana makanan itu berasal, country of origin. So apa benda dia meripik-ripik ni kan? So, kita tengok next. Okey. Apa yang saya maksudkan dengan okey, ini contoh pertama. Yang pertama tu dia letak maklumat pengeluar, maklumat pengimport dan country of origin dia. Okey, macam tu product of New Zealand. Ini contoh pertama. Contoh kedua adalah dia cuma letak nama pengimport ataupun punya hak untuk menghilang bersama dengan country of origin. Ataupun yang ketiga, dia boleh tulis distributed by, dia adalah pengedar dan dia juga adalah pengimport. Okay, dia berserta dengan country of origin dia. Dia cara penulisan dia 3 ni lah. Tak lari daripada 3 ni. Dia lebih kurang sama macam tempatan, cuma dia adalah import. So maksudnya dia mesti tulis manufactured by juga. Okey, kalau untuk import tu lah maksudnya dia keluarkan tu dekat mana. Dia country of origin dia, produk dia country of origin dia. Okey, sorry puan. Okey. So untuk penandaan tarikh pula macam mana tu puan? Tadi ada dah alamat. So sekarang untuk next slide kita tengok pula penandaan tarikh. Kriteria ke-6. Untuk next slide pula, penandaan tarikh kita ada tarikh akhir produk dengan tarikh best before. Okey, dia ada beza dua tu Okey, tarikh produk ni adalah tarikh produk tu selamat untuk dimakan. Dia ada banyak cara penulisan lah, sama ada consume by, use by atau expire date. Sebenarnya dia makan sebelum, guna sebelum ataupun tarikh akhir. Okey, kebiasaannya produk ni bila dah sampai pada tarikh ni memang dah tak boleh makan lah. Dia kena buang. Ada orang kata alah lewat sehari je boleh. Kita tengok kalau dia tulis itulah consume by, use by, expired by, dia melibatkan keselamatan makanan. So kalau dah sampai pada tarikh tersebut sebaiknya dibuang. Sebab dia dah tak boleh menjamin keselamatan makanan untuk produk tersebut. Walaupun sehari. Itu atas risiko sendirilah. Nanti jangan pula dah makan sakit lepas tu pergi buat aduan. Padahal dia makan dah expired. Tapi kena tengok nama dia, makan sebelum, guna sebelum ataupun tarikh akhir. Untuk next slide pula kita tengok kita ada best before. Best before ni dia menunjukkan sifat atau kualiti makanan tersebut. Contoh macam roti, dia tulis best before. Tak dah expired, kita masih boleh makan. Sebab dia melibatkan kualiti, tapi kualiti dia tidak sebaik yang masa awal dibuat lah. Sebab tu dia panggil best before. Jadi kita kena monitor sendiri produk tersebut sama ada masih boleh dimakan lagi atau tidak. Contoh macam roti, kita nak panjang dan kaya dia kan kita simpan dalam peti sejuk. Tapi kita tarikh dia dah lepas, kita nak makan lagi tengok dia dalam yang keadaan yang elok. So bolehlah dia makan. Cuma dia punya rasa dia tak sama dah. Dia tak sama macam baik sebelum. That's why kita minta tekankan konsep bau, warna dan rasa. Hidu, bau dan rasa. Bau, hidu dan rasa. Kita bau dulu. Lepas tu okey ke tak okey. Lepas tu kita bau dan hidu sama kita panggil ni. Lihat hidu dan rasa. Saya tersilap kat sini. So kita tengok dulu. Saya pun berperasan. Kita kena tengok dulu. Tengok fizikal dia ada masalah ke tak ada masalah. Lepas tu kalau tu fizikal okey kita bau. Bau okey tak ada masalah juga kita rasa. Bukan makan ni, kita rasa dulu, rasa sikit. Rasa sikit kalau okey kita makan. Kalau tak okey jangan makan. Jangan pula kalau rasa tak okey kita bagi kat orang lain. Cuba kau rasa pula, kau rasa dah semua orang kena. Okey, itu beza dia lah tarikh akhir, penandaan tarikh tu, tarikh akhir dan tarikh quality before sebelum. Tapi ada yang tanya, semua produk ke perlu ada penandaan tarikh? Kalau di beberapa aturan kita hanya produk yang dalam jadual 5 sahaja
yang perlu penandaan tarikh ni. Tak semua produk lah perlu ada penandaan tarikh. Jadual 5. Jadual ke-5 dalam peraturan-peraturan makanan. So usahawan ni sebenarnya dia kena ada buku peraturan makanan tu. Ataupun dia boleh download daripada website kita. Okey. Dalam tu dia boleh tengoklah apa jadual 5, apa makanan yang perlu ada penandaan tarikh. Tak semua sebenarnya perlu ada penandaan tarikh. Faham. Okay. Itu yang tadi semua tu, yang saya terangkan tadi tu semua adalah pelabelan wajib untuk makanan. Yang basic lah untuk makanan. Okey. So untuk makluman tuan-puan semua, pelabelan wajib kita ada 6, iaitu pertama adalah bahasa, yang kedua adalah nama sebutan sebenar, tak boleh guna nama yang bukan-bukan. So kalau strawberry kena letak strawberry. Macam tu. Lepas tu nombor 3 adalah senarai ramuan. Senarai ramuan ni ada banyak dia punya kriteria dia, termasuk kuit juga. Kuit tadi tu yang ramuan. Dan lepas tu kita ada berat bersih. Setelah berat bersih kita ada maklumat pengeluar. Betul ya puan ni? Ya pun. Okey, sekejap. Kena simak satu-satu. Okey. Dan yang akhir sekali nombor 6 adalah penandaan tarikh. Maksudnya tu expired date. Okey, expired date pula kita ada 4. Maksudnya yang 3 tu yang memang kita tak boleh makan dah lepas expired date. Betul ya puan ni? Okey. So yang kalau untuk kita boleh makan, maksudnya dia tulis best before, iaitu baik sebelum. Contoh macam Puan Asma katakan tadi, contohnya macam roti. Untuk jangka hayat yang lebih lama, ada setengah orang letak dalam peti ais. Betul kan Puan? So maksudnya kita kena lihat bau dan rasa. Macam Puan cakap tadi, rasa je, bukan makan terus. Bukan makan sampai kenyang. Kalau rasa, bau dan kita tengok tu masih elok lagi, kita boleh makan sebenarnya. Tapi rasanya tidaklah sama seperti macam mana kita mula-mula beli untuk makan. Betul eh? So untuk 3 perkara, untuk makan sebelum, guna sebelum, atau tarikh akhir iaitu expiry date, kita dah tak boleh makan dah selepas daripada tarikh tersebut Puan eh? Okey, sebab itu akan takut kita dijangkiti apa-apa ataupun produk makanan tu memang dah expired date sebenarnya. Okey. So seterusnya dia kepada akuan. Okey, so yang seterusnya adalah Puan Asma akan terangkan tentang akuan. Okey, untuk akuan ni dia kita panggil biasa claim lah, tuntutan produk kan. So akuan ni ada banyak jenis akuan. So akuan ni ada akuan yang boleh, ada akuan yang tak boleh. Okey, kita tengok tu. Contoh macam ni. Pure atau tulen. Pure atau tulen tu adalah akuan. Okey. Okey, kalau dia tulis pure honey, pure canola oil, okey. Ini adalah akuan yang mana boleh diletakkan tetapi perlu ada syarat. Syarat dia ada agensi yang mengiktiraf produk dia tu tulen. Contoh macam KKM kita ada keluarkan CJ Authentic. So kalau dia dapat dia CJ Authentic tu, dia bolehlah letak produk dia tulen. Kadang-kadang kan usahawan ni dia tak tahu macam mana nak dapatkan CJ Authentic tu. CJ Authentic tu dalam website kita ada diterangkanlah pasal keperluan untuk CJ Authentic tu. Dia adalah audit-audit dia perlu mematuhi syarat-syarat dia lah. Senang cerita, kalau nak ada pelabelan ni kena ada CJ Authentic tu dulu ke? Bukan. Ini akuan ni adalah tambahan. Okey. Kalau tak nak letak tak apa. Ini kalau orang yang nak letak dekat label dia supaya nak tarik lebih ramai orang beli. Dia akan letaklah akuan macam-macam akuan. Contoh macam kesihatan dan semua kan. So salah satu dia letak tulen. Ini adalah volunteer. Kita tak wajibkan letak. Kalau dia nak letak, dia kena ada mematuhi syarat lah. Syarat dia kena ada sijil ke atau surat ke agensi yang mengiktirafkan produk dia tu tulen. Contoh macam saya kata sijil autentik lah. Mungkin ada sijil lain yang mengiktirafkan produk dia tu tulen. Kalau ada didapat dibuktikan, dia boleh letak. Kalau macam contoh kopi yang dia menggunakan kopi biji sebenar, itu pun perlu ada sijil. Kopi biji sebenar? Maksudnya dia tak ada campuran lain. Itu bukan claim. Dia Okay. kalau tulis perkataan tulen, tulen tu, dia kira claim lah. Okey. Seterusnya kita tengok untuk next slide. Dia claim organik. Organik tu claim. Jadi kalau dia nak letak perkataan organik tu, dia kena ada sijil. Sijil tu dia kena carilah agensi mana yang bagi sijil untuk organik. Ada KKM ada, tak silap saya bawah Ministry Asas Tani pun ada juga untuk organik ni. Okay, kalau dia ada sijil organik, so dia boleh dah letak produk dia organik. Macam tu organic brown rice. So kalau kata penguatkuasa ambil produk dia, tengok ada dia declare sebagai organik, dia akan pergi ke kilang lah tanya ada tak sijil tu. Kalau tak dapat dibuktikan sijil tersebut, tindakan penguatkuasaan akan diambil. Okey, faham. So dia tak boleh simply letak lah. Okay. Walaupun dia letak dekat ramuan dia, contoh kalau kita tengok tu kan dia tulis
organic brown rice. Dia tak ada tulis dekat nama dia, tapi dia tulis dekat ramuan dia pun sama, kena ada sijil juga. Okey. Sekarang kan ada macam orang macam organik, makanan organik, betul, akan organik betul, kan. betul. Okey. Okey, untuk next slide, kita ada contoh akuan berkhasiat. Ini biasa puan pernah tengok lah ni. Berkhasiat ni boleh letak dengan syarat dia kena mematuhi 4 kriteria ni. Pertama, dia lah mesti mengandungi nutrien, termasuklah karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, dia kena mematuhi mengandungi tenaga lebih daripada 4 kilokalori untuk 100 ml ataupun 20 kilokalori untuk setiap 100 ml. Tadi 100 gram, yang ni 100 ml. Yang dalam gram tu dia lebih sikit lah sebab dia powder kan. Yang yang ini ml ni dia cecair, dia dah larut. So dia 20 kilokalori lah. Okey, yang ketiga adalah produk tu mestilah mengandungi protein tidak kurang daripada 5 gram untuk setiap 100 gram ataupun 2.5 gram untuk setiap 100 ml. Okey, itu kriteria ketiga. Kriteria keempat pula, dia kenalah mempunyai 4 vitamin dan 2 mineral. Dia ada 4 vitamin, 2 mineral. Tapi mineral ni tidak termasuk sodium lah, garam. Tak termasuk. Dan mineral yang ada dan vitamin yang ada tu mestilah mematuhi keperluan dalam jadual. Dia ada jadual ke-5A. Dia kena dia tulislah berapa kandungan-kandungan dia dalam jadual tu. So kalau dia dah mematuhi 4 kriteria ni, baru dia boleh claim sebagai berkhasiat. Dan maklumat-maklumat tu semua dia kena letak pada label. Okey? Itu claim berkhasiat. Tadi kita ada claim pure tulen, atau kita ada claim organik, atau kita ada claim berkhasiat. Okey, seterusnya untuk next kita ada akuan. Macam tu dia tulis produk dia whole meal. So kita tengok dalam peraturan lah. Dalam peraturan dia cakap tidak kurang daripada 60% tepung gandum penuh. Okey. Jadi dekat label dia kena tulis. Betul tak ada lebih daripada 60% tepung gandum tu? So kalau dia kata lebih daripada 60%, bolehlah dia claim produk dia sebagai whole meal. Kalau dia tak mencapai kriteria tu, dia tak boleh letak produk dia sebagai whole meal. Okey. Untuk next slide kita ada macam ni lah contoh whole meal flour. So dekat dalam kriteria dia kena 100% whole grain atau whole meal untuk wheat flour, rice ataupun grain. So kalau dia mematuhi kriteria tu, baru dia boleh label dia punya tepung tu sebagai whole meal. Tepung kena 100% kan? Kalau macam roti ni, dia lain lah sebab dia akan ada ramuan-ramuan lain, dia campur-campur lain. Tepung tu memang sepenuhnya tu saja. Okey, untuk next slide kita ada akuan quality. Untuk ni untuk produk ni lah 25% ataupun 8 gram atau more untuk whole grain or whole meal per serving for other products. Yang ini untuk dia nak declare sebagai whole meal. Okay. Untuk next slide kita ada akuan grading, quality. Grading, quality, semua meanings ni dia tak boleh letak. Okay. Melainkan kalau macam tadi dia ada surat ataupun dia ada sijil yang mengiktiraf kualiti produk dia. Contoh macam premium. Ada agensi yang mengiktiraf produk dia memang premium. So bolehlah dia letak. Kadang-kadang puan kan macam ramuan apa tadi bagi yang tadi untuk pelabelan wajib tu kan. Maksudnya warna ni pun memainkan peranan juga untuk kita buat pelabelan ke? Warna tak, itu kira marketing dia sendiri. Marketing dia sendiri. Kita tak ada sentuh warna. Nanti kan dia kata tak kreatif pula. Okey. Warna itu warna design itu sendirilah. Kita tengok wording dia saja. So macam ni grading, quality atau superiority of any other words of similar meaning ni maksudnya quality lah. Dia nak letak boleh dengan syarat ada agensi yang mengiktiraf quality dia premium ke grade AA ke. Kalau ada agensi yang iktiraf, dia boleh buktikan, dia boleh letak. Kalau tak ada, jangan letak. Cek pasal nama dia. Okey, untuk next kita ada juga akuan yang biasa orang tulis makanan sunnah. Betul. Okay, kita tengok dekat next slide. Contoh macam kismis. Ya. Okay, dekat next slide boleh Encik Farhan. Ini. Okay, ni.
kita ada perkeliling lah daripada Persediaan Halal Malaysia yang mana dia dah memutuskan ayat berikut tidak dibenarkan pada label bagi tujuan komersial. Contoh dia kata makanan sunnah 99 nama Allah dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Semua ni tak boleh. Sebab tidak dapat dibuktikan lah benda ni. Dia macam dia mengelirukan orang juga benda ni. Ataupun dia tujuan menyalahgunakan lah. Semua-semua ni tak boleh, macam air aura, label yang mengandungi hadis atau masuk hadis. Orang cakap macam-macam penunggang agama semua ni dia tak boleh letak pada label. Okay, next kita ada juga akuan kesihatan. Ini biasa kita nampak ni. Kalau makan boleh sembuh penyakit, boleh kurangkan berat badan. Itu semua akuan kesihatan. Itu pun tak boleh. Akuan kesihatan tak boleh. Yang makanan sunnah tu tadi tak boleh, yang ada beberapa kriteria tu, lepas tu akuan kesihatan ni pun tak boleh juga. Sebab kita jual produk makanan, kita bukan jual ubat. Nanti kan orang tak nak pergi ke ubat, dia bagi makan produk-produk yang macam ni, tapi nanti sebenarnya memudaratkan dia, bukan macam sembuh. Okey, faham? Itu adalah untuk akuan yang kita sebut tadi macam akuan tulen, akuan organik. Lepas tu untuk maklumat pemakanan tu sebenarnya akuan juga. Nutritional information. Okay, nutritional information dekat next slide. Okay, kita ada tengok biasa dekat produk dia ada tulis macam-macam design dia. Okay, itu kita tak ambil kira, kita cuma ambil kira dia punya point dekat dalam dia tu. Okay, ada yang detail banyak-banyak pecahan dia, ada yang sikit je pecahan dia. So yang mana yang wajib? Yang wajib tu kita hanya ambil 6 kriteria saja. 6 parameter saja, iaitu kita nak tengok kalori dia. Kemudian protein, jumlah lemak dia, karbohidrat, jumlah gula dengan sodium. Itu saja 6. Untuk next slide, kita boleh tengok produk makanan apa yang perlukan nutrition information ni. Bukan semua produk perlu tau. Hanya produk tertentu sahaja. Ini contoh dia macam sweet and creamer, perlu adalah. Kemudian makanan dalam tin, buah dalam tin, salad dressing, mayonnaise, soft drink, canned meat, flour confection, meat product, pasta, ni semua perlu. Ada lagi satu slide. Next slide. Next sama juga. Dia yang kategori ni pun perlu juga. Jam, meat product, fruit and fruit product, soup, vegetable product, edible fat, preserved egg, fish product. Ni semua perlulah. Lain daripada yang 2 slide tadi ni, tak perlu. Tapi nak letak boleh. Dia kira volunteer lah nak letak. Okay, next slide. Kita tengok. Ini tambahan yang baru. Sebelum ni kita hanya 4 saja. Kita ada kalori, protein, fat dengan karbohidrat. Tapi sekarang kita ada tambahan total sugars dengan sodium. So kita nampak itu dia tulis total sugars, ada S dekat belakang dia. Sugars banyak. Dia semua, merangkumi semua sugars kat dalam tu. Dia kedudukannya mestilah di bawah karbohidrat. Ini contoh penulisan lain lah. Kalau perasan kat atas tu fat, kita ada, dia ada pecahan 4 tu. Nak pecah boleh, tak nak pecah pun boleh. Tapi kalau dia nak pecah, contohlah dia nak tulis saturated fat dengan trans fat saja, tak boleh, dia kena tulis 4 sekali. Kalau nak pecah 4. Adik-beradik dia 4. Jangan tertinggal 2 pula. Kesian ini adalah adik-beradik fat lah. Dia. Bawah dia tu dia kena pecah 4. Kalau tak nak pecah, dia nak buat fat saja boleh. Kalau dia ada costing lebih, dia nak buat lebih, dia buat 4 tu. Tu pun costing juga sebenarnya. Okay. So next slide. Ini yang wajib. 6 ni saja. Kalau ini yang basic sajalah. Kita ada tenaga, protein, lemak, karbohidrat, jumlah gula dengan natrium. Natrium ni garam. So dia dulu kita tak tekankan yang ini, sekarang kita tekankan. Sebab ni kita letak jumlah gula dengan sodium ni dia ada kaitan juga dengan diabetes, darah tinggi. So kita masukkan. Okey, itu adalah nutrien wajib yang perlu masukkan. So itu sajalah yang pasal berkaitan dengan akuan. Okey Puan, saya rasa macam dah banyak sangat kita terangkan kan. Okay, sebenarnya kalau untuk buat pelabelan ni, kita ada cas tertentu. Okey, kalau mungkin yuran komitmennya tu berapa banyak? Mungkin 200, 300, mungkin sampai beribu. Kalau untuk buat pelabelan produk tu. Itu sebenarnya untuk maklumat pemakanan saja, untuk nak tahu berapa kalori dia, berapa tenaga ni, dia tak boleh kira sendiri, dia kena hantar ke makmal. Dan kami di
KKM ni tak ada provide pun analisa ni untuk agensi. So dia kena hantar ke makmal swasta lah di luar. Jadi kos dia tu bergantung kepada makmal swasta tu. Berapa kos dia, sebab lain-lain makmal lain-lain harga dan apa parameter yang dia nak. Kalau 6 parameter harga dia murah sikit lah berbanding dengan kalau dia nak buat banyak parameter tu. So saya juga difahamkan ada SIM akan label dan juga khidmat nasihat label. So apakah perbezaan dua tersebut? Okey, ni yang kita kata kat ujung tadi kan, sebelum itulah. terima kasih tu. Dah nak terima kasih dah ni. Okey, SIM akan label dengan khidmat nasihat label ni dibuat di kita punya program di Putrajaya sana. Okey. SIM akan label ni maksudnya pemohon ni dia ada label tapi dia tak tahu label ni okey ke tak okey ke kan. So dia nak lebih keyakinan, dia buat SIM akan label ke Putrajaya. So permohonan ni dia boleh buat secara online lah melalui kita punya FOSIM, sistem fosim.moh.gov.my. So nanti bila dia hantar permohonan dia ada cas. Cas dia adalah RM250 per label per permohonan. So apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat maklum balas daripada Putrajaya sama ada label dia ni mematuhi atau tidak mematuhi. Itu saja. Dia tahu patuh tak patuh. Itu saja. Tapi kita ni macam apa benda yang tak patuh? Kan? So dia ada satu lagi perkhidmatan kita panggil khidmat nasihat pelabelan makanan. Yang ini cas dia adalah RM1,000, sama permohonan dia melalui sistem fosim. Okay, dia akan dapat juga maklum balas daripada Putrajaya apa yang patuh, apa yang tak patuh dan tambahan perincian kesalahan pelabelan. So yang tak patuh ni apa benda yang tak patuh dia? Peraturan mana yang dia tak patuh? Itulah sebab tu dia punya cas adalah RM1,000. Adakah cas tu akan tiba-tiba meningkat ataupun memang maintain macam tu Memang je? itu saja, RM1,000 per label. Tapi kalau ada perubahan seterusnya saya tak tahu. Setakat ni bayaran dia adalah RM250 untuk SIM akan label, RM1,000 untuk khidmat nasihat label. RM1,000 pun banyak juga tu sebenarnya. Betul. Untuk khidmat Untuk satu label. Satu label. Okey, satu label apa ni? Ya. Okey, satu label saja tuan-puan untuk RM1,000 cas tersebut. Jadi mungkin kalau dia ada 10 produk yang lebih kurang sama, dia boleh hantar satu untuk guideline dia. So nanti yang lain tu dia boleh tengoklah, ini yang salah, ini yang betul. Kalau kata dia bajet tak banyak kan, so dia boleh buat satu dulu. Okey Puan, macam mana kalau para usahawan kita yang berniaga tentang produk makanan ni nak tahu lebih lanjut? Mungkin ada website daripada pihak Puan, mungkin ataupun ada nombor telefon ataupun mungkin ada Facebook, Instagram ke, mungkin ada di TikTok ke. Macam mana para usahawan tu nak tahu? Maksudnya nak tahu maklumat yang lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang ada dengan label dan betapa pentingnya label ni dekat dalam pemakanan kita, produk tersebut, produk makanan Macam tersebut. saya maklumkan awal-awal tadi, kita ada unit keselamatan dan kualiti makanan di setiap pejabat daerah. So dia boleh pergi ke mana-mana pejabat daerah, berhubung dengan unit keselamatan dan kualiti makanan lah, minta khidmat nasihat daripada pegawai. Ataupun dia boleh buka Facebook kita. Kita ada Facebook bahagian keselamatan dan kualiti makanan Johor. Ataupun kita ada khidmat Facebook program keselamatan dan kualiti makanan yang Putrajaya punya. Ataupun kita boleh tengok website. Mungkin boleh slide sebelum. Ni website kita. hq.moh.gov.my/fsq. FSQ ni stand for Food Safety Quality. So macam kami di lapangan pun kami akan rujuk website ni sebab semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan ada dekat dalam website sini. Okey, so maksudnya kalau usahawan kita nak tahu tentang kualiti makanan, boleh rujuk dalam website rasmi keselamatan dan kualiti. Tapi pastikan kena tulis hq.moh.gov.my/fsq. Dia terus masuk ke dalam keselamatan dan kualiti makanan depan ni. So dekat situ boleh nampak dia dah ada terus tulis food safety, semua tentang makanan depan ni situ. Ya betul, semua tentang makanan. Okey, so dekat situ semua adalah juga macam mana kriteria-kriteria yang nak. Ya, kalau dia klik setiap, contohlah dia buat pelabelan makanan kan, dia klik kat dalam tu adalah detail apa yang maklumat dalam tu. Dia ada SIM makan label, khidmat nasihat label, lagi dia ada maklumat pelabelan. Maksudnya lebih jelas lah, maksudnya slide kita ni dah ringkas dan juga jelas sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada usahawan tu nak tahu apa sebenarnya ni kan. Kadang-kadang dekat slide macam sikit sangat, tapi nak tahu lebih lanjut tu anda semua boleh tengok dekat dalam website keselamatan dan kualiti makanan lah dekat hq.moh.gov.my/fsq. So boleh terus direct dekat dalam keselamatan dan kualiti makanan punya website. Dekat situ ada banyak pilihan. So boleh klik satu-satu dan fahamkan, pastikan baca. Jangan tak baca. Tak baca tu nanti tak faham. Mungkin dah baca semua, nak tanya lebih lanjut, mungkin ada yang tak faham, mungkin boleh contact di pejabat
Kesihatan Daerah Johor Bahru. Mungkin ada nombor telefonnya Puan? Kalau direct dengan pejabat kami di nombor telefon 07 2366 101. Mungkin ada dekat slide yang air sekali Ya, tadi tu, betul tak? Ada. Yang itu mungkin boleh besarkan sikit. 07 2366 101. Ni pejabatnya kat mana Puan Kita di Jalan Kemajuan Taman Desa Ramai. Dia dekat dengan traffic light, betul dekat traffic light. Dia tak jauh daripada LHDN yang sana. Berdekatan dengan situ lah. So nampak ang sana ada tahu dah. Ya. Ada pejabat Kita dikelilingi oleh kedai-kedai makan di situ. Okey, dikelilingi kedai makan. So selalulah tengok makan kedai makan kat situ. Ya. Selain itu macam tengok website tadi, saya ada bagi tahu jugalah yang pasal pengusaha-pengusaha ni perlu ada peraturan makanan, buku peraturan makanan. Betul. Makanan. Okay, kalau tak nak beli, boleh. Kita boleh rujuk dalam website tu juga. Dekat Di bahagian bawah mana tu? perundangan. Okey, mungkin boleh tekan dekat slide yang ada laman web tu kot. Cik Farhan. Boleh. Yang slide before ni. So dekat sini banyak jugalah, ada import makanan, pengiktirafan, apa tu Puan BESS, apa tu maksudnya? Pengiktirafan BESS. Pengiktirafan BESS ni adalah untuk kedai makan ataupun restoran. Kita iktirafkan produk tu bersih dan selamat. Selalunya yang BA tu ke? Bukan, dia BESS. Oh. Dia logo dia warna biru. Okay. Banyak jugalah premis di Johor Bahru ni yang dah ada BESS lah. Satu Johor ni pun banyak juga. Okey. Okay, kalau tengok kat sini dekat atas, kita nampak yang dekat menu bar dia tu, dia ada utama, ada info korporat, perkhidmatan. Sebelah dia tu perundangan. Okey, perundangan. Di perundangan tu kita ada semua maklumat pasal akta peraturan. Dia boleh buka lah. Kalau dia tak nak beli, dia boleh tengok yang online tu. Okey. Tapi dah alang-alang kita buka kat sini kan, apa maksud IFSTC tu? IFSTC tu adalah Food Safety Training Center. Dia buat training Kita ada buat training juga. Training pasal pelabelan pun ada. Training pasal editing, apa tu lah, macam hassle. Bahawa kita boleh klik dekat IFSTC tu, kita boleh tengok apa training dia yang diberikan. Okey, ni website dia. Secara langsung kita tunjukkan ya. Mungkin boleh tekan dekat perkhidmatan dulu. Okey, perkhidmatan kita tengok FSTC tadi tu kan. Cuba klik perkhidmatan IFSTC. Bawah dia sikit. Walaupun short form tapi nak sebut tu Institute of Food Safety Training Center ada. IFSTC. Okey, itu adalah tarikh-tarikh. Ini dia punya training schedule dia lah untuk 2024. Bayaran dia semua ada. Jadual untuk setahun ya Puan? Untuk setahun. Okey, so mana para usahawan yang nak join training untuk pelabelan makanan? Ini khusus untuk pelabelan Bukan, produk? dia semua training ada macam-macam. So dia boleh pilih? Makanan, dia boleh pilih. Boleh pilih. Buatnya kat mana Puan? Dia di Putrajaya. Dan tengok juga kalau kadang-kadang ada lokasi lain, dia akan maklumkan. Dia tak ada buat kat Johor ke? Tak ada. Dia kebanyakannya di sana. Okey, kita boleh tengok dekat situ jadual untuk kursus dan juga latihan. Ada banyak. Mungkin kita boleh tengok untuk 27 hingga 29 adalah food safety training for auditor, iaitu khusus untuk auditor. Juru audit. Juru audit. Okey, apa yang sesuai Puan dekat situ yang kita boleh tengok untuk usahawan kita training. Mana tahu yang ada berminat. Ada besar sikit. Tapi kena pergi ke Putrajaya. Ada tengok nanti lokasi dia kat mana dia akan bagi tahu. So dia akan bagi tahu. Okey. So dia ada sensory evaluation, dia ada import dan export produk, requirement apa nak import produk dia atau export produk, apa requirement dia, food additive atau packaging. Okey. Sebab dekat situ yuran komitmen dia macam ada slash, maksudnya USD. Okey. So Malaysia adalah 1,610. Okey, semua tarikh dia dah fixkan dah lah. Okey, faham. Betul. Yang kalau ikutkan training label tu dah lepas Januari dan Februari. So boleh tengok April lah. April bulan. April tak ada, kita ada HACCP kan. HACCP je. Okey, Mei. Okey, mungkin para usahawan nanti boleh tengok dekat dalam laman web ni jadual untuk training bahagian pelabelan produk. Mungkin boleh pilih mana yang berminat, boleh pergi ke Putrajaya. Okey, dan itu adalah yuran komitmen yang diberikan, iaitu 1,610. Mungkin mana yang nak pergi untuk bulan 5 dan hingga ke hujung tahun bulan 12 boleh menabung daripada sekarang. Okey, so mungkin kita boleh tengok perundangan pula. Cik Farhan boleh tak tekankan kat situ pilihan perundangan sebelah perkhidmatan. Sebelah perkhidmatan tu.
Yang kena dekat atas. Kat atas. Betul. Okey. Okey, kita ada akta peraturan lah. Di Mhm. bawah akta peraturan tu kita ada banyak lagi peraturan. Ah. Kalau kita nak beli satu buku lah tu. Oh, okey. Tapi sekarang ni dia dah dalam website kita pecah-pecahkan. So dia boleh tengok lah dia nak apa. Kalau macam saya cakap tadi, produk dia tu dia kena tahu jatuh bawah peraturan mana. So dia boleh tengok lah tadi peraturan-peraturan makanan. Kalau macam Puan cakap beli buku, buku tu nak beli tu dekat mana Puan? Kedai-kedai buku ada. Oh, semua dia jual lah. Semua dia jual. So maksud dalam satu buku tu semua yang pecahan tu semua ada dalam buku? Ya. Oh, berapa ringgit buku tu? Tak sampai RM60 tak silap saya. Buku pun tak sampai RM60 Kalau tapi tak silap saya dalam macam tu. okey, buku pun tak sampai 100 lah semua Tak kita. sampai 100. Okey, harga bawah 100 tapi kalau macam tak berkesempatan untuk beli, boleh pergi ke laman web Keselamatan dan Kualiti Makanan. Boleh klik di perundangan dan juga akta peraturan. Akta dan peraturan. Sebelah tu bawahnya. So dekat bawah tu ada banyak, boleh baca satu persatu, boleh klik, tengok dan baca, fahamkan. Kalau tak faham, nak tanya lebih lanjut, boleh terus ke nombor telefon Jabatan Kesihatan Daerah Johor Bahru, iaitu 07 23 66 101. Mungkin boleh terus nak bercakap dengan Puan Asmah kan, betul boleh kan? Kita dekat unit keselamatan kualiti makanan ni kita ada 2 orang pegawai lah. Sama ada Puan Asmah atau Puan Rohana. Okey. Kita dalam tu kita ada lagi pegawai yang lain. Yang ramai lagi lah boleh membantu. So cakap je apa masalah, nanti kita akan rujuk kepada siapa. So untuk dalam masa terdekat ni ada aktiviti apa-apa program ke daripada Jabatan Kesihatan? Kita bulan depan kita ada kerjasama dengan DOA lah untuk home base pula. Oh, home base. Dah dalam ni saya beritahu je lah. Home base kalau macam pengusaha di rumah, ni khas untuk yang di rumah sahajalah. Kalau nak mohon kita panggil penyenaraian home base. Dia boleh mohon di mana-mana pejabat kesihatan terdekat. Dan nanti pemohon tu bila dah diluluskan penyenaraian dia akan dapat sijil dan juga logo. Logo home base. Tapi home base ni memang khas untuk yang di rumah sahaja. Okey. Itu adalah kriteria yang kita patuhi lah. Betul. So boleh rujuk kepada pejabat kesihatan yang terdekat lah. Mana-mana pejabat kesihatan untuk home base. Okey, so sebelum kita akhiri kita punya PUJBB Stock pada hari ini tentang ada apa dengan label untuk produk makanan. Okey, so saya boleh rumuskan dan juga simpulkan dekat sini adalah pelabelan wajib untuk sesuatu produk makanan ada 6. Betul apa ni? 6, iaitu 1. Pun saya kena tengok juga, takut salah sebab ini adalah benda yang paling penting sebenarnya untuk produk makanan. Betul Puan ni? Okey, 1 adalah satu bahasa, nombor 1 yang paling penting bahasa, iaitu nama sebutan sebenar. Dan juga nombor 3 adalah senarai ramuan. Senarai ramuan tu ada banyak kriteria dia, iaitu sekejap ni ada aditif makanan yang perlu dilabelkan sekiranya aditif makanan tersebut ditambah dalam makanan, dan juga cara penulisan aditif sebagai ramuan. Selepas itu, pelabelan peratusan ramuan iaitu QUID, QUID singkatannya. Okey. So dekat QUID tu sebenarnya kita kena letak peratusan makanan. Ramuan. Okey, ramuan. Makanan, sorry tu saya kena tengok tu. Takut salah macam tadi. Okey, so maksudnya kena letak peratusan ramuan. Okey, sorry. Macam kita tengok contoh tadi adalah kalau cheese, with extra cheese kena letak kat situ berapa peratus. Contoh 28% macam tu. Okey, so so yang keempat adalah berat bersih. Berat bersihnya iaitu net weight ataupun drain weight. Maksudnya drain weight tu yang dah hanya buah tu sahaja. Kan, itu saja sebab tu tinggal 250 gram. Okey. Dan yang kelima adalah maklumat pengeluar. Maklumat pengeluar ada 2 iaitu tempatan dan juga import. Ya, betul. Betul Okey. Dan yang terakhir adalah penandaan tarikh iaitu expiry date. Expiry date kita ada 2 kategori, iaitu satu kategori yang kita kena makan sebelum expiry date, iaitu makan sebelum, guna sebelum dan juga tarikh akhir. Dan juga yang kedua adalah best before, iaitu baik sebelum. Iaitu kita kena rasa, maksudnya kita tengok dulu rasa, bau dan rasa. Okey, lihat bau dan rasa. Iaitu contohnya macam Puan Asmah kata tadi adalah roti lah. Kalau elok lagi kita boleh makan, tapi kalau rasa tak elok tu jangan makanlah. Betul Puan ni? Okey. So untuk akuan pula dia terbahagi kepada 4 ke 3? Dia ada banyak akuan. Okey, banyak. Okey, untuk hari ni Puan Asmah terangkan ada pure iaitu tulen, organik,
dan juga berkhasiat. Betul ya Puan ni? Okey, dan dia sebenarnya ada banyak sebenarnya. Dia Untuk macam-macam. Aqua ni, dia banyak. Sangat banyak sebenarnya. Dan juga kita ada NIP iaitu Nutrition Information Panel, iaitu maklumat pemakanan lah, macam contoh energy, fat, protein, karbohidrat dan juga total sugar. Total sugar tu rasanya macam dia yang nutrition info panel ni kan. Dia ada total sugars dekat situ. Ada S dekat situ. So yang boleh kita tahu kalau kita nak letak ramuan, yang paling banyak adalah yang kat depan. Yang paling sikit tu adalah yang dekat ujung. Okey, sebab tu kalau nak pilih makanan, mana yang nak diet tu, nak kurangkan gula, boleh kita tengok gulanya tu kat mana. Kalau kat hujung, boleh beli. Betul Puan ni? Okey. So dah boleh katam dah sekejap je. Okey. Okey, sebenarnya ini pun ilmu juga untuk saya sebenarnya. Kadang saya pun main beli je makanan Puan. Kadang tak tengok pun macam nutrition, apa maklumat-maklumat pemakanan yang dia tulis kat dalam tu, ramuannya tu apa. Kadang-kadang saya pun tak tahu apa, kerana dia tulis juga lah sodium apa benda kan. Okey, yang untuk hari ni baru saya tahulah apa itu sodium. Garam, betul tak? Okey, garam iaitu natrium untuk bahasa Melayu lah. Okey, kalau untuk bahasa Melayu dia tenaga, protein, lemak, karbohidrat dan juga jumlah gula. Natrium adalah garam. Okey. So kita ada juga dua perbezaan antara semakan label dan juga khidmat nasihat label, iaitu semakan label charge-nya sebanyak 250 ni, dan juga untuk khidmat nasihat charge sebanyak 1000, tapi untuk satu label sahaja. Tapi macam Puan Asma kata tadi, kalau contoh ada 10 produk Puan tadi, contoh 10 contoh 10, tapi dia boleh jadikan satu sebagai rujukan lah. Betul ya Puan? Okey, so bolehlah untuk produk-produk lain. Untuk guideline. Tapi nutritional information tu berubah-ubah lah. Betul. So, untuk maklumat lebih lanjut, seperti yang saya katakan tadi, boleh semak ataupun tengok dekat laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu boleh klik terus hq.moh.gov.my/ yang penting kena /FSQ. Iaitu dia boleh terus kepada program keselamatan dan juga kualiti makanan, dan dekat situ boleh klik di bawah perkhidmatan untuk tengok apa perkhidmatan yang ada untuk kualiti makanan, dan untuk perundangan adalah untuk akta-akta dan juga peraturan. Kalau tak nak beli buku macam Puan Asma kata tadi yang bernilai bawah RM100, boleh pergi ke website untuk download lah, tapi baca satu persatu dan juga fahamkan. Kena baca sebenarnya, kena rajin membaca. Benda ni kena rajin membaca. Sebenarnya bila kita baca, kita dapat ilmu. Untuk hari ni pun saya jumpa dengan Puan Asma pun saya dapat ilmu juga. Jadi kita tahu. Sebelum ni saya pun main hentam sebenarnya kan beli makanan kan. Tapi sebenarnya kalau observation saya lah, dia pergi pasar raya kan, memang ramai sebenarnya dah baca. Kalau pasal dia lama duduk kat situ. Betul. Kadang tengok dulu apa benda ni kan. Tapi saya kita yang nak diet kot. Okey, tapi kalau untuk maklumat lanjut, untuk orang Johor boleh direct call di 07 23 66 101. Boleh bercakap dengan Puan Asma ataupun Puan Rohana tadi, betul ya? Atau mana-mana pegawai. Betul, atau mana-mana pegawai lah yang ada di Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. So mungkin sebelum kita mengakhiri kita punya PUJ Baby Stop, mungkin Puan ada kata-kata terakhir sebelum kita menutup tirai kita, episod kita pada kali ini. Okey, tak adalah nak kata banyak kan, saya cakap banyak sangat tadi. Okey, untuk just nak maklumkan, untuk pelabelan makanan ni, yang mana pindaan-pindaan terbaru ni kita dah buat penguatkuasaan pada bermula Januari 2024. Sebab pindaan tu kita dah buat daripada 2020, tapi sebabkan ada masalah COVID, jadi kita extend sehingga 2024. Jadi sekarang ni kita dah buat penguatkuasaan kepada pelabelan. Jadi minta kepada pengusaha-pengusaha ni, industri kecil ke besar ke, untuk tengok balik label adakah mematuhi atau tidak mematuhi. Sekiranya tidak mematuhi, macam apa yang perlu dia buat, dia boleh berujuk kepada mana-mana pejabat kesihatan terdekat, minta berhubung dengan pegawai di bawah unit keselamatan dan kualiti makanan, minta khidmat nasihat apa yang perlu dibuat kepada label yang dah ada sebelum ni lah, sebab kadang dia order dalam kuantiti yang banyak. Okey, betul. So itu saja daripada saya. Terima kasih kepada PUJB beri masa, beri peluang kepada kami untuk berkongsi maklumat, menyampaikan maklumat, sebab ini adalah satu platform yang bagus lah untuk kita sharing maklumat kepada orang awam dan juga industri. Betul. Okey, untuk saya pula mewakili pihak PUJB, terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan kerana sudi meluangkan masa dan juga kata apa tu, tenaga untuk banyak bercakap untuk hari ini. Okey.
panjang kan, kita bercakap dalam 1 jam lebih dah. Okey, terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf juga daripada saya dan juga daripada pihak saya sekiranya ada tersilap kata ataupun ada masalah teknikal untuk pada hari ini. Saya mohon maaf. Dan untuk maklumat lanjut sebenarnya, saya promote untuk pada 7 Mac ini, para usahawan semua, kita ada 1 hari bertemu dengan usahawan. So daripada 10 pagi hingga 2 petang, anda semua dijemput hadir, datang beramai ke pejabat PUJB. Kita ada pelbagai agensi dekat sini yang datang untuk anda semua boleh terlibat. Mungkin ada agensi ada tawarkan perkhidmatan tertentu, mungkin boleh, contoh saya bagi contoh, mungkin ada agensi SSM yang anda boleh datang kat sini, boleh renew SSM dekat sini. So dah mudah dah. Dan PUJB sebenarnya dah banyak dah bagi platform yang memudahkan usahawan. Contoh macam hari ni PUJB Stock, kita jemput Jabatan Kesihatan untuk terangkan ada apa dengan label sebenarnya. So para usahawan sebenarnya kena ambil peluang tersebut. Jangan orang kata apa tu, lepaskan peluang ya Puan. Kadang-kadang para usahawan kita ni dianggap macam alah, tak payahlah kan. Lepas tu ada setengah nak percuma, tapi kadang-kadang ada sesetengah tu kita nak dapatkan benda tu, kita kena berbayar juga. Tak semestinya percuma, betul tak Puan? Sebab kadang-kadang pengalaman, ilmu tak semudah itu untuk kita dapat. Betul lah Puan. Dan juga kalau kita ada peluang, rebutlah peluang tersebut untuk kita menjadi usahawan yang lebih berjaya dan juga berdaya saing dengan orang lain. Takkan kita nak berada di situ saja. Betul lah Puan? Betul, di takut yang sama. So akhir kata daripada saya, jemput datang pada 7 Mac ini daripada 10 pagi hingga 2 petang. Datang beramai-ramai untuk hari bertemu usahawan di pejabat PUJB. So saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Memang ada masalah kulit. Ada masalah kulit yang sensitif. Selalulah macam